Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah pagi ya. Selamat pagi. Saya berharap agar murid-murid Enam Utarit berada dalam keadaan sihat dan berada dalam keadaan yang baik untuk masa ini. Baik, cikgu ingatkan jaga SOP jaga SOP sebab keadaan semakin meruncing. Baik, kita jumpa lagi pada minggu ini dalam subjek sains. Untuk minggu ni masih lagi tajuk kelajuan. Masih lagi tajuk kelajuan. Tapi minggu ni tak banyak, cikgu buat sikit sangat. Sebab awak akan buat dalam buku aktiviti. Baik, cikgu nak terangkan sikit untuk ingat kembali pembelajaran yang lepas. Pembelajaran yang lepas, apa yang telah awak pelajari. Baik, kita lihat untuk minggu ni apa yang awak pelajari masih lagi 7.1 tajuk kelajuan. Standard pembelajaran, awak boleh menjelaskan maksud kelajuan, boleh menyatakan unit bagi kelajuan dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan kelajuan menggunakan rumus yang betul. Baik, kita lihat lagi Okey, apa itu kelajuan? Imbas kembali. Kelajuan ialah ukuran cepat atau lambat sesuatu objek yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang ni awak kena ingat sebab dia memang fakta. Itulah dia. Ukuran cepat atau lambat sesuatu objek bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Baik, unit gawai untuk kelajuan ada 3, iaitu sentimeter per saat, di mana berapa sentimeter objek boleh bergerak dalam masa 1 saat. Maksud dia kelajuan dia. Meter per saat, berapa meter boleh lari berapa meter boleh bergerak dalam masa 1 saat dan berapa kilometer boleh bergerak dalam masa sejam. Contoh meter per saat ni kita ambil pelari pecut dunia pelari pecut dunia, siapa nama dia? Yang dari Jamaica tu, Usain Bolt. Usain Bolt dia boleh berlari dengan kelajuan dia boleh berlari jarak 100 meter dalam masa 9.58 saat. 100 meter dalam masa 9.58 saat. Berapa kelajuan dia lari tu? Kena kira lah. Gunakan rumus yang cikgu bagi. Kelajuan bersamaan 100 meter bahagi 9.58 saat. Berapa kelajuan dia? Okey, kilometer per jam. Berapa kilometer awak boleh pergi dalam masa 1 jam? Ini adalah unit kelajuan yang perlu awak ingat. Bergantung kepada jarak. Janganlah awak buat dari sini ke bilik awak guna kilometer, tak sesuai. Guna meter cukup. Jangan pula dari Seremban ke Nilai awak guna meter per saat, tak sesuai. Guna kilometer per jam. Okey, baik. Ingat kembali rumus. Okey, mengira kelajuan. Inilah segitiga yang dah cikgu ajarkan. Okey, J bermaksud jarak, K bermaksud kelajuan, M bermaksud masa. Okey, kalau kita lihat kembali kita lihat kembali, kalau kita tutup kalau kita nak cari jarak, kelajuan darab masa. Kalau kita nak cari masa, jarak darab kelajuan. Faham Kalau kita nak cari kelajuan, jarak bahagi masa. Okey, ini awak kena ingat sebab rumus ni awak akan guna sampai sekolah menengah, sampai awak universiti. Inilah rumus untuk mencari kelajuan. Terutama di sekolah menengah. Sekolah menengah, subjek fizik, banyak awak akan cari kelajuan. Aerodinamik, semua kena pakai
rumus kelajuan. Baik, seterusnya. Baik, contoh pengiraan ni cikgu dah tunjuk dah minggu lepas, kelajuan jarak bagi masa. Di mana dalam soalan ni jarak telah diberi, masa juga telah diberi. Awak cuma gunakan rumus kelajuan bersamaan jarak bagi masa 600 km bahagi dengan 2 jam. Okey, dapatlah 300 km sejam. Kapal terbang tu bergerak 300 km dalam masa 1 jam. Lagi laju, lagi cepat kelajuan dia. Baik, okey, tugasan mudah sangat minggu ni. Untuk minggu ni awak perlu jawab soalan di dalam buku track A kertas 2. Kertas 2. Kertas 2 jawab semua soalan subjektif unit 7 dalam buku tersebut. Macam minggu lepas awak buat objektif kan, unit 7 objektif kan. Minggu ni soalan subjektif kertas 2 pula. Minggu lepas kertas 1, minggu ni kertas 2. Masih lagi dalam lingkungan tajuk kelajuan. Okey, awak perlu fahamkan soalan dan jawab menggunakan kaedah rumus yang betul. Boleh Okey, baik. Okey, kita tengok sikit. Okey, ini adalah kertas soalan. Okey. Kertas soalan dalam buku track A tu, apakah maksud kelajuan? Awak boleh ingatkan. Kemudian 1B isi tempat kosong. Ni masukkan dia dengan jawapan yang betul. Kemudian 1C, okey, maklumat berikut menunjukkan kelajuan 4 kereta mainan. Okey, awak susun berdasarkan maklumat ni, lukis kedudukan kereta mainan tersebut. Mana awak lukis bentuk gambar kereta, mana paling belakang, mana tengah-tengah, mana paling hadapan. Okey. Untuk soalan 2 pula, soalan 2 nyatakan urutan kelajuan bagi situasi di bawah. Khalid berlari 100 meter dengan mengambil masa 13 saat. Okey, kira kelajuan dia. Kelajuan bersamaan jarak bagi masa. 100 meter bahagi 13 saat. Dapat berapa dia punya kelajuan. Okey, kemudian 2B menunjukkan 3 jenis kenderaan dan kelajuan maksima sejam. Lori ni 90 km sejam, kereta 110, kereta sport 180. Ramalkan kenderaan yang melalui jarak paling jauh dalam masa sejam. Agak-agak awak. Siapa yang lebih laju, dia akan bergerak lebih jauh dalam masa 1 jam. Siapa paling lewat, dia bergerak paling dekat dalam masa 1 jam. Cari jawapan dia. Beri alasan dia. Bagi inferen. Okey, susun jenis kenderaan dalam tertib menaik. Ni awak susunlah, awak tulislah. Menaik dalam berdasarkan jarak yang dilalui. Paling jauh, paling belakang lah dia punya tertib dia. Contoh kereta sport bergerak paling jauh. Jadi kereta sport duduk dekat belakang sekali lah. Paling dekat X, susunlah. Boleh kan? Okey, hitung jarak yang dilalui oleh kenderaan Z dalam masa ni, kenderaan Z ni. Awak tunjukkan jalan kerja. Macam mana awak hitung jarak? Gunakan rumus. Gunakan rumus nak cari jarak. Kelajuan bagi apa? Kelajuan darab ke? Kelajuan bagi ke? Tengok pada rumus balik. Baik, soalan yang ketiga. Okey, ini adalah carta palang. 4 buah kereta yang bergerak sejauh 100 km. Susun kereta mengikut urutan yang paling laju kepada yang paling perlahan. Awak tengoklah. Ni masa kan. Siapa cepat dia sampai dulu. Sampai dulu bermakna dia paling laju. Hubungan. Hubungan. Kan kita dah belajar minggu depan. Apa dia? Semakin bertambah masa, semakin apa? Tengok pada gambar carta palang ni. Hubungan ni adalah ayat hipotesis. Semakin. Dah belajar kan? Okey, untuk 3C, jarak yang dilalui oleh 4 buah basikal dalam masa 50 saat.
Okey. Bina carta palang. Buat macam ni juga. Menegak apa? Melintang apa? Faham menegak. Menegak pemboleh ubah bergerak balas. Melintang pemboleh ubah dimanipulasi. Jarak Bina sebuah carta palang berdasarkan jadual 3. Okey, jarak yang dilalui. Jadual menunjukkan 4 buah basikal dalam masa 50 saat. Okey, awak buatlah. Masa, tegak masa, melintang apa? Tukarkan bentuk jadual ni dalam bentuk carta palang. Lukis dekat bawah ni. Baik. Bila dah siap, nanti cikgu akan ni lah. Cikgu akan bagi tarikh bila awak perlu kumpul buku-buku awak untuk diletakkan di pos pengawal. Nanti cikgu akan bagi satu tarikh lah. Awak kena hantar pada tarikh tersebut lah. Baik, setakat itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.